سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengatur rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang nikmat kehidupan, nikmat iman dan nikmat Islam yang kita kecapi pada hari ini. Seterusnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi lagi kepada kita, nikmat masa lapang dan nikmat kesihatan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit di kalangan hamba-hamba aku yang bersyukur. Doa kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkan kami di kalangan mereka yang sedikit. Yang bermakna sedikit ini mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada kali ini marilah kita sama-sama melihat beberapa sifat seorang muslim yang patut dihiaskan di dalam peribadi kita seorang mukmin untuk digelar benar-benar muslim pada akhlaknya sebagaimana yang digariskan oleh para ulama. Yang pertama antara sifatnya iaitu menundukkan pandangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaruddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka daripada memandang perkara yang dilarang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pandangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benarkan antaranya memandang Al-Quran. Jadikan rutin harian kita ada masa dan ruang untuk kita melihat Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan sifat tersebut, usaha tersebut, pandangan mata kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua iaitu menjaga lidah. Menjaga lidah daripada percakapan yang berlebih-lebihan, kata-kata yang keji, lafaz serta ungkapan yang buruk, segala ucapan yang sia-sia, mengupak, mengeji, mengfitnah, semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan menggunakan lidah adalah untuk mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iaitu berlemah, berlembut dan bersabar. Antara sifat yang paling penting untuk dimiliki oleh orang muslim iaitu kesabaran dan kelembutan. Bekerja untuk memenangkan Islam pastinya akan dipenuhi dengan perkara yang kita tidak suka, yang mendatangkan kesakitan, kekerasan, halangan-halangan, mihnah, cabaran yang sangat hebat. Semuanya itu menuntut supaya kita bersabar
masa yang sama kita tidak luntur semangat kita, tidak lumpuh gerak kerja kita, terus mengejarkan ibadah dan melaksanakan gerak kerja dakwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, yang terakhir, muslimin muslimat sekalian, antara sifat seorang muslim yang benar-benar berakhlak, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat malu. Hendaklah kita bersifat malu dalam semua keadaan, tanpa menghalangnya daripada berani menyatakan kebenaran. Ada sifat malu, tetapi malu kita bukan menghalang daripada kita menyatakan kebenaran. Antara yang menunjukkan sifat malu itu tidak masuk campur dengan urusan orang lain. Urusan yang mana yang mendatangkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan kita sesama manusia. Yang kedua, iaitu sifat malu ini dalam keadaan menundukkan pandangan, berlemah lembut dan tidak mengangkat suara yang tinggi, berpada dengan apa yang ada. Itu antara yang dimaksudkan oleh ulama yang kita ni di kalangan mereka yang malu, yang ada sifat malunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan diriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalunya daripada seorang wanita yang berada di dalam kain tudungnya, sebagaimana Nabi SAW sebut, yang bermaksud iman 70 lebih cabangnya ataupun 60 lebih cabangnya. Paling afdal adalah ungkapan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu perjalanan. Malu itu merupakan satu cabang daripada keimanan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa sifat yang telah kita bicarakan pada kali ini membuahkan hasil untuk kita beramal, untuk kita jadikan rutin harian kita, jadikan darah daging kita, supaya kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita beradab dan berakhlak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setakat tu dulu tazkirah ringkas yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.